Okay, salam sejahtera. Saya sambung. Ini adalah soalan lain dalam bahagian soalan 10. Okay, bahan ni pun saya dah share dalam grup. Okay, so sini kita akan rujuk logam dengan bukan logam. Okay, bukan logam. Okay, kalau logam dengan bukan logam, kita biasanya kita cek dia punya apa? Kebolehtempaan. Hipotesis dia adalah logam boleh ditempa tetapi bukan logam tidak boleh ditempa. So ini kita tak ada semakin bertambah berkurang, tak ada. Sebab ni adalah dua perkara saja, boleh dengan tak boleh. So kita gunakan logam boleh ditempa, manakala bukan logam tidak boleh ditempa. So tujuan dia pun senang, untuk mengkaji kebolehtempaan. So kita kena tukar daripada perkataan boleh tempa, tukar jadi kebolehtempaan. Besar sikit, senang. Okay, bagi logam dan bukan logam. Okay, pun boleh ubah. So kita biasalah jenis logam atau kita gunakan bahan yang ada dalam soalan. Okay, rod kaca ke, rod besi ke, okay, atau logam dengan bukan logam. Bergerak balas kita adalah tengok kebolehtempaan bahan. Okay, kebolehtempaan bahan atau keadaan bahan. Biasa kita tulis keadaan bahan tapi kita tak tulis pun selepas diketuk. Bergerak balas mesti cakap lah kalau nak cakap keadaan bahan selepas diketuk. Okay, dimalahkan biasalah jenis penukul. Okay, gunakan jenis penukul. So senarai radas bahan biasalah kita ada rod besi, rod karbon. Okay, apa yang dia tak bagi kita kena tambah. So kalau dia tak bagi yang ni kita kena tambah. Kalau tak nak guna kaki retort sebab permukaan dia keras, kita boleh guna bongkah logam. Okay, so okay, prosedur dia yang pertama kita kena buat apa? Yang pertama kita kena buat apa? Letakkan dulu. Letakkan apa? Rod karbon di atas kaki retort. Okay. Di apa? Kaki retort. Yang lain tu awak lengkapkan. Yang kedua, kita buat apa? Ketuk. Ketuk dia dengan apa? Lepas tu yang ketiga, kita ulangi. Apa? Ulangi pula. Kita kena record betul. Record apa dia? Apa yang kita kena record? Keadaan rod selepas diketuk kan. So kita kena record lah keadaan rod. Yang keempat barulah kita ulangi. Ulangi menggunakan rod karbon pula. So mula letakkan rod besi di atas apa? Kaki retort. Lepas tu kita ketuk rod besi tersebut, rekodkan keadaan rod besi selepas diketuk. Maka ulangi langkah 1 hingga 3 menggantikan rod karbon. Itulah prosedur dia. Okay. Penjadualan, so rod besi, rod karbon dengan keadaan rod selepas diketuk. Senang aja. So ingat, kalau logam dengan bukan logam, kita menguji dia punya kebolehtempaan. Logam lebih keras, bukan logam langsung tak keras, tak kuat pun, ketuk je hancur. Okay. Kalau dia soalan tu adalah alloy dengan logam, awak kena tengok. Alloy kalau ketuk langsung tak ada berubah apa, okay, logam akan jadi kemek. Okay, dia akan jadi lembek. Okay, kemek. Okay, yang kedua, kita tengok apa? Mana? Okay, prosedur. Okay, gambar raja. So, tengok dulu gambar raja. Kalau dia bagi 3 gambar raja, dia bagi 3 logam. Magnesium, kuprum, zinc. Lepas tu, dia bagi apa? Asid hidroklorik. Nak kata karat, semua ada gelombang gas. Betul. Tak boleh kata ni karat, ini tak karat. Tak ada. So, semua ada gelombang gas. So, kita tak boleh kata semua karat, semua kakis. Semua tak boleh. So, kita hanya gunakan perkataan seterusnya. Logam. Okay. Kita ada lagi satu perkataan. Reaktif. So, di sini ada banyak gelombang. Ni ada banyak gelombang-gelombang. So, ini adalah paling reaktif. Okay. Ini kurang reaktif. Ini paling kurang reaktif. Okay, reaktif dengan siapa? Reaktif dengan asid hidroklorik. So kita boleh buat apa? Hipotesis adalah magnesium paling reaktif bertindak balas dengan asid hidroklorik. Okay, atau magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik membebaskan paling banyak bilangan gelembung udara. Itu ikut kita punya ni. Kita kata apa? Bilangan gelembung udara. Okay, bilangan gelembung udara. Kalau kita tak boleh ikut teori, teori adalah magnesium bertindak apa paling reaktif apabila bertindak balas dengan asid hidroklorik. Tapi kalau tak boleh gunakan perkataan paling reaktif, kita kata apabila magnesium
bertindak balas atau dimasukkan dalam asid hidroklorik menghasilkan bilangan gelembung udara yang paling banyak. Okey, paling banyak. Manakala yang lain tu lebih banyak je, tak payah manakala. Okey, kuprum adalah apabila kuprum dimasukkan dalam asid hidroklorik, dia menghasilkan gelembung udara yang paling sikit. Itulah hipotesis yang kita boleh buat berdasarkan gambar rajah. Tapi kalau kita tahu teori, kita akan kata magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik dengan paling reaktif. Okey, so kita barulah tengok kita punya hipotesis. Okay, kita ada banyak cara kita nak tulis. Okay, contoh yang pertama, magnesium lebih reaktif. Okay, berbanding dengan kuprum dengan zinc. Apabila bertindak balas dengan asid. Nampak? Wajib tulis kan? Kalau tak lengkap, tak ada markah. Berbanding dengan kuprum dengan zinc bertindak balas dengan asid. Okay. Kalau tidak, kita guna apa? Jika magnesium bertindak balas dengan asid, maka bilangan gelembung gas bertambah. Okay. Jika magnesium bertindak balas dengan asid, maka bilangan gelembung gas bertambah. Okay. Yang ketiga, gelang tangan besi didapati menjadi pudar setelah berenang beberapa kali, tetapi gelang emas kekal. Soalan ni memang pelik sikit, tapi ini adalah daripada soalan. Ini adalah simulasi stimulan soalan. So kita tak baca soalan tu, so rasa macam pelik kita ikut soalan dia kata dia renang, ada orang pakai gelang tangan besi, dia renang lepas tu jadi pudar. Ada orang dia pakai gelang emas tapi tak pudar. So daripada soalan tu kita boleh bina hipotesis. Gelang tangan besi didapati menjadi pudar setelah berenang beberapa kali, tetapi gelang emas kekal. Itu ikut soalan. Seterusnya, tujuan untuk mengkaji kereaktifan logam. Untuk mengkaji kereaktifan logam yang berbeza apabila bertindak balas dengan asid. So kalau tak boleh, kita tulislah untuk mengkaji bilangan gelembung gas yang terhasil apabila logam berbeza bertindak balas dengan asid. Untuk mengkaji bilangan gelembung gas yang terhasil. So kita kena tengok bilangan gelembung gas yang terhasil apabila logam berbeza bertindak balas dengan asid. So pemboleh ubah dimanipulasikan biasalah jenis logam atau kita tulis magnesium, zinc atau kuprum. Perkataan dan tu wajib tulis. Bergerak balas kita tengok kereaktifan logam, itu bahasa dia, kereaktifan logam atau bilangan gelembung gas. Yang dimalahkan jenis asid lah atau isi padu asid, sebab kita guna asid yang sama je kan, jenis asid. So senarai bahan biasalah asid hidroklorik cair. Ini soalan yang bagi jangan pergi risau. Soalan bagi, dia bagi kepingan magnesium lagi, kepingan zinc lagi, kepingan kuprum lagi dan tabung uji. Bekas dia tak bagi. So prosedur dia nak tulis apa? Prosedur dia sama je prosedur. Nak tulis mana sini prosedur dia yang pertama letak apa? Sukat dan tuang. Berapa banyak? Katakan 5 cm padu asid hidroklorik ke dalam apa? Tabung uji. Yang kedua, masukkan kepingan magnesium ke dalam larutan tersebut. Lepas tu yang ketiga kita buat apa? Rekodkan apa? Bilangan. Kita nak rekod apa? Bilangan gelembung gas. So yang keempat barulah kita ulangi langkah 1 hingga 3 dengan menggantikan apa lagi? Kepingan apa? Zinc dan kepingan kuprum dan zinc. Kepingan kuprum dan zinc. Dah habis. 4 langkah aja. So kita tengok kita punya larutan, kita tahu sukat dan tuang. Kalau ada larutan mesti sukat dan tuang. Lepas tu masukkan kepingan logam, magnesium, masukkan magnesium. Lepas tu kita rekodlah. Rekod bilangan gelembung gas. Rekod Tapi minta maaf lah. Secara realitinya tak ada orang boleh pun pergi rekod bilangan gelembung gas. Kita hanya boleh tengok keadaan gelembung gas. Banyak sikit. Bilangan tu susahlah nak pergi kira satu-satu. So saya tak pasti dalam sains ni bagaimana dia nak cakap bilangan tu. Mungkin banyak sikit. So banyak sikit tu sangat sensitif.
Lepas tu ulangi. Dah habis. Senang So kalau dia bagi gambar aja macam ni, walaupun macam kita tak benar belajar atau tak faham, jangan jangan kelang kabut, just ikut jawapan sudah ada di soalan. Kalau tak boleh keluarkan perkataan reaktif, kita fikir bilangan gelembung udara, ikut sahaja. Okay, kalau tak nak udara, gas lah, gelembung gas. Jangan bagi buat pula buih putih. Ini buih tu jangan tulis buih jangan tulis. Itu buih tu kat air mulut awak tu. Jangan tulis. Gelembung udara atau gelembung gas. Okay, soalan seterusnya. Aloi tahan pengharatan. Ini kita dah bincang, tak payah. Lagi bakteria tumbuh lebih baik dalam suhu bilik. Okey, ini suhu lah. Ingat bakteria dapat tumbuh dengan lebih baik dalam suhu bilik tetapi tidak dapat tumbuh pada suhu yang rendah. Jika suhu ialah 37, maka mikroorganisma dapat tumbuh dengan baik. So tujuan dia untuk mengkaji, ini dia lain kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria. Macam saya cakap lah, untuk mengkaji kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria. Okay, dimanipulasikan suhu, kita yang kawal suhu bilik dengan suhu lain. Okay, lepas tu pertumbuhan bakteria atau keadaan bubu nutrien. Yang ini bakteria bukan kulat. So kalau bakteria kita tak guna lagi roti. Kita akan guna tabung uji atau piring piring Petri. So kita guna tabung steril. Okay, tabung steril tu maksudnya yang dah dibersihkan supaya dia tak ada bakteria lagi kat dalam, memang pure. Lepas tu kita masukkan bubu nutrien, lepas tu barulah masukkan culture bakteria. Culture bakteria dimasukkan, satu masuk dalam peti sejuk, satu disimpan dalam amari. Okey. Lepas tu barulah kita buat. So prosedur dia buat apa? Okey, kaedah ke, prosedur ke? Yang pertama kita sukat dan tuang. Okey, sukat dan tuang berapa? Ni soalan dah bagi kan. Kita tulis ajalah. Sukat dan tuang 5 cm padu bubu nutrien dengan 1 cm padu culture bakteria. Biasa bubu tu tulislah 5 cm padu. Okey, bubu nutrien dan 1 cm padu culture bakteria. Mesti kena adalah masuk. Okey, lepas tu ke dalam mana? Tabung uji steril. Tabung uji dalam 2 tabung uji yang berbeza. Boleh. Lepas tu barulah kita guna kapas. Okey, tutup tabung uji dengan kapas. Okey, tutup. Lepas tu yang ketiga, satu simpan dalam peti sejuk, satu simpan dalam amari. Kena tulis satu simpan dalam peti sejuk, satu simpan dalam amari. Yang ketiga, yang keempat dibiarkan berapa hari? 3 hari, 5 hari, 1 hari terpulang, dibiarkan. Okey, biasanya 3 hari hingga 5 hari lah. 1 minggu pun boleh. Lepas tu barulah kita tutup, lepas tu letak. Okey, yang keempat biarkan. Okey, yang kelima barulah kita record. Recordkan apa? Okey, recordkan keadaan bubu nutrien. Sebab kita nak tengok dia dah jadi keruh ke atau tak. Okey, dalam jadual so kita tulis suhu 37 dengan kosong peti sejuk biasanya kosong Okey, keadaan bubu nutrien. So selesai. So yang mana yang dalam suhu 37, suhu badan manusia, dia ikut suhu manusia, maka bakteria bertumbuh dengan baik. Okay, tapi dalam peti sejuk, bakteria dia bukan mati Jangan kata bakteria mati. Bakteria just tak aktif. Okay, tak aktif. Tak aktif. Bukan mati. Okay, seterusnya, ini sama aja keadaan lembab kita pun dah bincang roti, keadaan lembab. Okey. Okay. Kehadiran antibiotik tadi pagi pun kita dah bincang. Letak antibiotik basuh kawasan jenis. So dia letak sama je. Tapi di sini keadaan perkataan ini kehadiran. Kenapa kita guna perkataan kehadiran? Sebab ada antibiotik, satu lagi tiada antibiotik. So kita guna perkataan kehadiran. So hipotesis dia kehadiran antibiotik menghalang pertumbuhan bakteria dah. Menghalang jangan guna perkataan lain. Menghalang. Dia bukan membunuh jangan guna perkataan membunuh. Dia menghalang. So
Okey, dalam gambar ajar kita tengoklah jika antibiotik hadir, jangan guna yang lain lah. Ada, tak ada, gunalah perkataan hadir. Jika antibiotik hadir, maka diameter kawasan jenis, kawasan jenis bertambah. Okey, lepas tu semua dah ada. Okey, tengoklah prosedur. Sama aja masuk dalam piring Petri, satu masuk agar-agar nutrien, satu cuma satu satu letak antibiotik, satu jangan letak antibiotik, barulah kita biarkan 1 minggu ke, 2 hari ke, 3 hari ke, 5 hari ke, semua boleh. Okey, cuma yang ini bagaimana kita nak letak antibiotik? So kita punya antibiotik cecair. So ambil itu cakra antibiotik yang ada rendam dalam sini, lepas tu kita masukkan, yang ini tak ada, kita letak. Lepas tu kita tengok 2-3 hari. Okey, lepas 2-3 hari sini jenis. Nak tulis jenis pun tak boleh. Jenis. Okey, yang ini masih lagi tak jenis. Yang dia bakteria bertumbuk. Okey, so yang ini kita menunjukkan bahawa kehadiran antibiotik menghalang pertumbuhan bakteria. Okey, cakra penisilin dengan cakra insulin. Betul lah, cakra tu rendam dalam penisilin. Penisilin tu adalah antibiotik. Okey, diameter kawasan jenis. So kita kena ukur lah. Okey, dah habis. Okey, next adalah asid. Ni. Ini dah lama tak keluar juga. Kita orang kampung sini mesti tahu letak susu latex, susu ketar. Lepas tu masuk asid, dia kumpal. Dia beku. So kita guna perkataan jika asid ditambah ke dalam latex, maka latex terkumpal. Tak ada perkataan lain lagi Jangan guna perkataan beku sangat. Kita guna perkataan gumpal. Okay, asid menyebabkan latex terkumpal. So untuk mengkaji kesan kehadiran. Masih lagi ingat perkataan kehadiran sebab satu eksperimen letak asid, satu jangan letak asid. So dia ada dengan tak ada, maka guna perkataan kehadiran. Okay, ke atas penggumpalan latex. Okay, dimanipulasi jenis larutan, kehadiran asid, bergerak balas, keadaan latex selepas 30 minit. Nampak? Siap tulis masa keadaan latex selepas 30 minit atau terus direct guna perkataan penggumpalan latex. Yang biasa jawapan awak adalah keadaan latex sahaja. Kita tak nyatakan keadaan selepas tu berapa hari ke, selepas minit ke, selepas 3 tok ke. Okay, nyatakan lebih spesifik. Okay, yang dimalahkan adalah isi badu latex. So bahan radas, asid etanoid ni soalan bagi jangan rasa takut. So kita ada beaker, lepas tu kita masukkan, kita kacau. So prosedur dia apa dia? Sukat dan tuang. Kali ini kita guna 5 cm, 50 cm. Kenapa? Sebab beaker besar. Bukan guna tabung uji. Jangan guna tabung uji. Kecil sangat. So kita guna 50 cm padu ke dalam beaker. Lepas tu buat apa? Tambah asid etanoid. Nak tambah berapa? Nak tambah berapa? Bolehlah kata 1 cm padu ke, 2 cm padu ke dalam tu. Lepas tu yang ketiga kita kena buat apa? Kacau. Okey, kacau. Lepas tu keempat, record. Record keadaan latex. Jangan tak boleh record. Lepas kacau, dibiarkan. Lepas tu yang kelima, ulangi langkah 1 hingga 4 dengan tak nak masuk asid. Okey, satu masuk asid, satu tak nak masuk asid. Barulah kita recordkan. So benalah ayat yang sesuai. So kita tengok gambar, kita tahu sukat dan tuang 50 cm padu latex ke dalam beaker. Okay, tambahkan 1 cm padu asid etanoid. Okay, atau titiskan beberapa titis. Kalau kita guna penitis titiskan beberapa titis. Kalau tak, kita masukkan 1 cm padu sebab kita ada silinder penyukat. Kacau dengan rot kaca. Lepas tu dibiarkan 30 minit ke, 1 hari ke, 1 jam ke. Biasanya 1 jam lah. Senang sikit. Okay, ulangi langkah 1 hingga 4 menggunakan tanpa asid. Okay, atau you guna satu yang tak ada asid, barulah ulangi dengan ada asid. Lepas tu kita recordkan keadaan latex. Okay, recordkan. Okay, so jenis larutan latex. Lepas tu yang kedua adalah latex tambah asid.
Ha. Okay. Tak ada masalah. Okay, luas permukaan persentuhan. Macam pagi tadi saya cakap persentuhan suatu objek semakin rendah tekanan yang dihasilkan. Okay, jangan hafal depan saja tau. Besar luas permukaan bersu tekanan rendah. Tak ada Semakin besar atau kecil luas permukaan persentuhan. Dia mesti kena sentuh. Tak sentuh tak jadi. Dia terapung macam saya cakap Tak sentuh tak jadi. Mesti ada perkataan persentuhan. So ini pun ni dia lah luas permukaan yang besar, bongkar kayu besar, bongkar kayu kecil. Okey. Okey. Yang selebihnya cuba baca Ini adalah masalah-masalah yang lain. Nanti saya akan bincang